Baik. Jadi sekarang kesimpulannya perbuatan ni. Perbuatan manusia pula ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Sekarang Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita buat ni, yang dibuat oleh manusia ni sebenarnya hasil daripada kebaikan kalbu dia. Sebab apa? Kerana perbuatan manusia ni, tindakan manusia ni datang daripada arahan hati dia. Nabi SAW bersabda, inna fi jasad ibni Adam mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Segumpal darah, yakni jantung kita. Apabila baik bahagian itu, maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Tapi apabila rosak bahagian itu, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, kata Nabi, ketahuilah itulah hati. Dengan arti segala pelakuan manusia ni dia akan balik kepada kalbu dia, hati dia. Kalau hati dia baik, dorongan dia baik, penuh dengan kebaikan, maka banyaklah perbuatan-perbuatan baik yang akan terlaksana. Tapi kalau kalbu dia sakit, kalbu dia rosak, kalbu dia bermasalah, timbullah banyaklah perbuatan-perbuatan buruk yang akan berlaku nanti. Jadi Syekh Ibn Atha di sini mengungkapkan dalam kalam hikmatnya sebenarnya adalah tafsiran kepada hadis itu. Yakni baiknya perbuatan-perbuatan manusia yang berlaku ni adalah hasil, natijah daripada baiknya kelakuan kalbu dia. Bila kalbu dia baik, maka dia membuahkan perbuatan yang baiklah. Baik. Kemudian baiknya ihwal, baiknya kelakuan kalbu manusia ini, kata Syekh Ibn Atha, datangnya daripada kesungguhan istiqamah pada apa yang diperintahkan. Yakni hati manusia ni, kalbu manusia ni jadi baik hasil daripada mujahadah dirinya. Dia bermujahadah melakukan satu kebaikan sehingga menjadi sifat bagi diri dia yang dinamakan maqam. Maka sifat yang baik itulah yang akan mendorong dia untuk buat baik. Jadi kalau kita tengok pada proses ni, kalau kita ada hasrat supaya timbul dari diri kita ni perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang perlu kita betulkan adalah ihwal qalbu kita. Kemudian ihwal qalbu kita ni, keadaan hati kita ni, kita nak baikkan dia, nak bagi dia, nak buat ke mana, kena bermujahadah melakukan sesuatu amalan soleh itu sehingga menjadi istiqamah. Bila amalan manusia itu menjadi istiqamah, maka dia akan membuahkan kebaikan dalam kalbu dia. Bila kalbu dia tu menjadi baik, maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik daripada diri dia tu. Jadi kalau kita nak tengok cara yang lebih mudah, cara kita nak baiki akhlak dan perangai kita, tak boleh nak lagi, permulaan kita kena bermujahadah, menekuni amal-amal soleh secara istiqamah, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang kita lakukan dengan mujahadah. Kita lawang kemahuan kita. Sebab kita ni kadang-kadang ada mari rajin, ada hari rajin, ada hari malas, ada hari rasa ringan, ada hari rasa berat. Kena lawang dulu. Lawang sampai tahap kita berjaya mengistiqamahkan amalan tu. Kewajipan-kewajipan agama kita seperti solat, amalan-amalan tambang seperti zikir dan muraqabah, amalkan sampai istiqamah. Maka peringkat nak mengistiqamahkan itu dinamakan mujahadah. Kena lawang dulu. Time kita rajin, mudah kita amal. Tapi ada harinya time malah, berat, lawang juga, tebing juga. Sampai tahap akhir sekali dia sudah bertukar menjadi maqam, sudah menjadi kebiasaan. Maka pada waktu itulah dia akan menatijahkan ihwal yang baik dalam kalbu kita, ihwal yang baik di dalam hati kita. Bila ihwal yang baik dalam hati kita mula timbul, maka dia akan mendorong untuk
menatijahkan amal-amal soleh berlaku dengan mudah, dengan mudahnya, dengan sendirinya. Dengan arti pekat mula-mula ni kita kena berat, maksudnya kita kena menanggung usaha mujahadah nak mengistiqamahkan amalan tu, beratlah sikit, beban. Sehingga apabila qalbu kita mula mengalami peningkatan proses kesucian dia tu, sehingga terisi di dalamnya hal-hal yang baik, pada waktu itu amal-amal soleh akan terlaksana dengan ringan dan mudah. Pada waktu itulah amal itu menjadi ringan. Di sinilah kita nak faham rahsia kenapa berlaku di kalangan awliya mereka mengamalkan amalan yang kita rasa kita tak mampu lakukan. Sebenarnya mereka sudah mencapai darjah itu. Pada mereka benda terjadi ringan. Ringan dah. Sebab apa? Ringan tu sebab perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan tu hasil daripada dorongan qalbu mereka yang jernih tu. Pada waktu tu amalan hak berat pun akan jadi ringan. Cuma pekat kita ni nak menjernihkan qalbu tu. Nak jernihkan qalbu, kena mujahadah, kena riadah. Biar ni beramal dengan payah dulu untuk menjernihkan qalbu. Bila qalbu jernih, amalan baik akan jadi mudah dan ringan. Jadi bila kita baca sejarah awliya, bila kita baca sejarah para awliya ni, bukan semua benda dalam sejarah mereka itu kita kena contohi, kita kena buat. Jangan faham macam tu. Sinilah tempat kelirunya setengah orang kita. Kadang-kadang orang yang mula menyelami, mempelajari ilmu tasawuf ni, ia baca kisah para awliya, lalu dia bertemu dengan kisah-kisah amalan-amalan mereka pada waktu mereka beriadah ni, ataupun mereka mengamalkan itu dalam keadaan mereka berada pada satu keadaan yang disebut sebagai ihwal. Kita pun nak tiru dia. Punah lalu. Ada di antara mereka itu solat malam sampai ke pagi. Kita nak tiru. Kadang-kadang nak jadi wali tak? Boleh menyakit saja. Jadi apa yang berlaku pada mereka itu bukan untuk ditiru, tapi untuk kita lihat bagaimana Allah Ta'ala beri anugerah kepada mereka tu. Bagi amalan kita, bagi yang lain, kena tengok pada kaedah-kaedah bertasawuf. Itu bahagian kita. Bahagian yang berlaku pada wali itu anugerah Allah pada dia, untuk kita tengok macam mana dia ni. Tapi kalau kita tak faham sipih ni, itulah yang menjadikan setengah kita tu kadang-kadang terbabah tadi tu. Kerana nak mencontohi awliya, ikut amalan-amalan berat dia tu, sedangkan itu bukan kelas kita. Jadi masalah. Ada di antara mereka itu semayang beribu rakaat setiap hari. Al-Junaid 1000 rakaat sehari. Diceritakan pernah satu ketika dulu Ibrahim bin Adham, dia bersumpah kerana nak, dalam proses dia nak melawan nafsu dia, mungkin adalah halangan di tangan tu. Akhir kali dia nekat yang tinggi lah, azam yang tinggi. Dia bersumpah nak lawan nafsu. Cara macam mana? Dia nak pergi Mekah jalan kaki. Dia dah jalan kaki. Lepas tu setiap 1 kilo sebatu ataupun 10 selo, sebatu atau 10 batu, semayang 1000 rakaat. Cuba bayangkan macam mana dia pergi Mekah, dah lagi jalan, dan sampai satu tempat tu dia berhenti semayang beberapa ketika, sehingga ada alim ulama yang terjumpa dengan di dalam perjalanan ni duduk tengah semayang di tempat yang dia berhenti tu. Berapa lama dia makan masa untuk sampai ke Mekah tu, dan dia berjaya lakukan itu. Tapi kalau ada orang nak tiru, buat macam dia, nampak boleh nyoh boleh nyoh kalau buat macam dia tu. Bukan untuk ditiru, tapi itu yang berlaku pada dia. Tu saya jelaskan ini kerana kadang-kadang berlaku pedoman-pedoman ni. Bila dibaca kisah awliya, kadang-kadang dia ingat benda tu. Lebih-lebih lagi di tengah semangat hari ni, dia tengok ni lah untuk wali, jadi wali kerana benda-benda gini lah. Dia pun ada hasrat, niat tu baik, tapi ikut cara yang tidak tepat, lalu memudaratkan diri. Jadi saya nak cerita ihwal ni, bahawa kenapa ahli tasawuf tu boleh buat macam tu, dan benda tu bukan untuk kita tiru, bukan kelas kita untuk tiru benda tu, tapi kita baca kisah mereka ni untuk melihat kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka.